Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina, wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab min masyariqil ardi wa magharibiha, barriha wa bahriha, min usulihim wa furu'ihim, syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah, waftah alaina min ladunka ilmah, kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi, bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Zainul Abidin ibni Muhammadil Fattani al-Makki rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan qudratun, itu kita telah masuk dah sikit pada menyatakan sifat ma'ani. Nah, yakni sifat-sifat yang lagi akan kita masuk, tujuh sifat: qudra, irada, ilmu, haya, sama dan basar serta kalam. Tujuh sifat ni, qudra, irada, ilmu, haya, sama, basar dan kalam. Tujuh sifat ni dinamakan sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani. Kenapa? Kerana dibangsakan pada maknan. Nah, apa maknan? Yakni ada diri dia panggil. Ada benda tu. Wujudi dia panggil. Yang dibangsa pada ada. Jadi sifat-sifat yang kita akan lalu ni, qudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Sifat-sifat ni bukan hanya sungguh, bahkan ada. Tu ada pun sifat yang sebelum ni, wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamu bin nafsihi wahdaniyah. Itu sifat yang sungguh Allah Ta'ala bersifat. Ada ke tidak sifat tu di zat Allah? Tidak ada. Nah, kerana tujuh sifat ma'ani ya. Bukan. Sifat ma'ani qudrat, irada, ilmu, haya. Jadi tak boleh apa nama tadi? Apa nama tadi?
Ini masuk celah gitu. Nah, jadi sungguh saja. Nah, jadi wujud kidam baqa mukhalafah yang nafsi wahdaniyah tu sifat sungguh saja, tidak ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya boleh tanya satu je lah. Nah, sungguh dah Allah ada, sungguh. Sungguh dah Allah taala sedia, sungguh. Sungguh dah Allah taala kekal, sungguh. Sungguh dah Allah taala tu tak serupa akan yang baru, sungguh. Sungguh dah Allah taala tu ada cara-cara zat, sungguh. Sungguh dah Allah satu-satu, sungguh. Itu. Tapi tak boleh kata ada tu di zat Allah, tak boleh. Kerana ada bukan ada. Nah, ada tak qidam di zat Allah, tak boleh. Ada tak baqa di zat Allah, tidak boleh. Ada tak mukhalafah di zat Allah, tidak boleh. Tidak boleh tanya lagu tu. Kenapa? Karena sifat-sifat yang telah kita lalu sebelum ni itu sifat yang subut saja, subutiyah dia panggil, sungguh saja, subutiyah. Subut, subut. Subutiyah. Sifat yang kita nak masuk nanti ni Subutiyah. Ma'ani dengan subutiyah. Jadi sifat nafsiyah salbiyah yang telah kita lalu tu dia panggil subutiyah. Nah, sifat sungguh. Sungguh di zat Allah Ta'ala. Tak boleh nak kata ada di zat Allah Ta'ala, tak boleh. Kenapa? Kerana sifat nafsiyah tu kalau kita berlaku di atas pendapat Asy'ariyah, amrun i'tibari saja. Sungguh dikira-kira pada akal. Kalau kita berlaku di atas pendapat Maturidiyah, sifat nafsiyah tu sungguh di luar daripada akal. Yakni dia panggil halun nafsiyah. Nah, al-halu sabitatul lizati madamati zat ghairu mu'allalatin bi'illah. Itu. Nah, al-halu sabitatul lizati madamati zatu ghairu mu'allalatin bi'illah. Kalau mengikut pendapat Maturidiyah, wujud sifat nafsiyah satu tu ialah satu kelakuan yang sabit bagi zat, yang sungguh bagi zat. Selama mana ada zat, tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Itu pada pendapat Maturidiyah. Baik. Kemudian sifat salbiyah pula itu kullu sifatin dalat ala nafyi ma la yaliku billahi ta'ala. Nah, tiap-tiap sifat yang maknanya menunjuk di atas ternafi sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Mana qidam, sedia. Apa makna? Tidak ada awal bagi ada. Nah, baqa, kekal. Nah, maknanya apa? Tidak ada akhir bagi ada. Mukhalafah, bersalahan akan yang baru. Artinya tak serupa. Itu tidak. Fahamku tidak. Jadi sifat yang telah kita lalu dah sebelum ni hanya subutiyah dia panggil, sifat yang sungguh bagi zat. Ada ketidak sifat-sifat tu di zat? Tidak ada. Kalau Allah buka hijab pun kita tak akan nampak wujud qidam baqa mukhalafah qiyamu bin nafsi wahdaniyah, tak nampak. Hanya kita reti dalam akal kita saja. Itu maksud. Tidak sama dengan sifat yang akan kita lalu ni. Qudrat, irada, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Ini sifat dipanggil sifat ma'aniyun. Sifat ma'ani. Kenapa? Karena dibangsa pada maknan. Ada diri dia panggil. Maknan ni ada diri. Benda tu ada. Benda tu ada. Artinya wujudi. Wujudi mana? Sungguh lagi ada. Jadi dua soalan boleh tanya. Sifat-sifat ma'ani ini dua soalan boleh tanya. Sungguh dah Allah Ta'ala bersifat kudrat? Sungguh. Ada ke tidak sifat kudrat di zat Allah? Ada. Jadi boleh tanya dua. Ada ni? Boleh tanya dua. Ya? Boleh tanya dua. Ada soalan tadi?
Tak ada deh. Boleh tanya dua soalan. Jadi sifat-sifat sebelum ni satu je. Sungguh dah Allah Ta'ala ada, sungguh. Sungguh dah Allah Ta'ala sedia, sungguh. Sungguh dah Allah Ta'ala kekal, sungguh. Sungguh dah Allah Ta'ala tak serupa, sungguh. Sungguh dah Allah Ta'ala ada bahasa zat, sungguh. Sungguh dah Allah satu, sungguh. Tapi tak boleh tanya, ada di zat Allah? Tak boleh itu. Ada kidam di zat Allah? Tak boleh itu. Kenapa? Kerana wujud kidam bakak sampai wahdaniyah hari itu sifat subutiyah, sungguh saja. Diri dia tak ada pun. Maka sungguh tu ada berkhilaf lah di antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah tu. Itu kata Amrun I'tibari, sungguh pada akal. Maturidiyah kata sungguh tu sungguh di luar daripada akal sekali. Itu perbahasan yang tidak fardu ain lah tu. Baik. Adapun sifat ma'ani ni boleh tanya dua tadi. Sungguh dah Allah Ta'ala bersifat al-qudrat, sungguh. Mesti Allah Ta'ala bersifat al-qudrat. Kemudian ada ketidak kudrat tu di zat Allah? Ada. Artinya sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam ni sifat sungguh lagi ada. Bukan hanya sungguh saja, tak naik sampai tahap ada, tidak. Bahkan sungguh lagi ada. Setara mana ada? Lau kushifa bina la ra'ainaha. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding, tirai, nampak. Pasti nampak. Kenapa? Kullu maujudin yasihu an yura, yasihu an yasma'. Tiap-tiap benda yang ada tu sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Walaupun sekarang tak dapat lihat lagi, tak dapat dengar lagi, tapi sah, patut, boleh. Itu gitu. Baik. Jadi kerana tu Mu'tazilah tu ingkar sifat ni. Mu'tazilah dia kata Allah Ta'ala tidak bersifat. Kenapa? Itu kita bahas dah sikit dah ni. Karena kata Mu'tazilah, kalau Allah Ta'ala tu ada di zat dia sifat-sifat ini, kudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam ni, apakah sifat-sifat ni tu qadim atau hadis? Ayo timbul soalan. Kata Mu'tazilah, kalau sifat-sifat Allah Ta'ala ni hadis, mustahil. Kerana zat Allah Ta'ala tu qadim. Mana mungkin yang hadis boleh beripun dengan yang qadim? Kenapa? Dua perkara berlawanan tu. Si zat Allah qadim, qidam. Sifat-sifat Allah ni qidam dah. Kalau kita kata baharu, maka mustahil. Tak boleh ada di zat Allah Ta'ala. Benda baharu nak boleh ada di zat Allah, tak boleh. Lepas tu, kalau itu sifat-sifat Allah Ta'ala ni qadim lah. Kalau qadim juga, kata Mu'tazilah ni, kalau sifat-sifat ni qadim juga, la ta'addadatil qudama. Nescaya berbilang-bilang benda qadim. Mana? Zat qadim, kudrat qadim, iradat qadim, ilmu qadim, hayat qadim, samak qadim, basar qadim, kalam qadim. Jadi 8 qadim. Maka kata Mu'tazilah, ta'addudul qudama mustahilun. Berbilang-bilang benda qadim itu mustahil. Itu Mu'tazilah kata gitu. Kalau Kristian saja 3 qadim tu dikafirkan, Kristian 3 dikafirkan, apa tak lagi 8? Teruk pada Kristian lagi kena kafir. Itu kata Mu'tazilah. Lagi pula, itu dalil akli tadi. Daripada Mu'tazilah tu bahasa akal, fikiran akal. Lagi pula secara naklinya, kata Mu'tazilah, tidak ada di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan dia tu bersifat. Tidak ada. Tidak ada dalam Quran kata innallaha ta'ala yattasifu bisifatil qudrah wa yattasifu bisifatil iradah wa yattasifu bisifatil hayyah. Tak ada. Memang tidak ada dalam Quran seperti itu, tak ada. Jadi bila tidak ada Quran secara dilalah mutabaqah, maka Mu'tazilah menolak Allah Ta'ala tu bersifat. Artinya Mu'tazilah tu digelarkan juga kelompok Mu'attilah dia panggil. Mu'attilah ni mana? Menta'til, mengkosongkan zat daripada sifat. Artinya bagi mereka zat Allah tidak ada sifat. Lepas tu Allah lemah lah, tidak. Allah tu maha berkuasa dengan zat. Allah maha menentu dengan zat. Allah maha melihat dengan zat. Allah maha mendengar dengan zat. Allah maha berkata-kata dengan zat. Allah maha hidup dengan zat. Allah maha mengetahui dengan zat. Kenapa?
Karena Mu'tazilah tidak ingkar Allahu qadirun. Dalam Quran ada sebut tu, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, fa'alul lima yurid, innallaha sami'un basir. Apa lagi? Banyak dalam Quran. Jadi dalam Quran tu hanya menceritakan Allah sami'un basirun. Nah, Allah Ta'ala qadirun. Nah, alimun. Nah, zat yang maha mengetahui, zat yang maha berkuasa, tidak menceritakan sifat. Jadi itulah hujah Mu'tazilah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menjawab bagi hujah akal tadi, Allah Ta'ala kalau dia bersifat, apakah sifatnya qadim atau hadis? Ya, qadim. Qadim lah. Kenapa? Memang mustahil lah sifat Allah tu baharu hadis, zat Allah Ta'ala qadim. Lepas tu bukankah jadilah ta'addadatil qudama, berbilang benda qadim? Ya, berbilang benda qadim, tapi tidak mustahil. Ta'addudul qudama mustahilum, berbilang benda qadim tu mustahil. Tu kalau benda qadim tu zat dengan zat. Zat Allah qadim, zat Zaid qadim. Tu mustahil lah. Nah, sebab kita bahas dah sifat wahdaniyah itu. Berbilang saja Tuhan mustahil. Kenapa? Karena membawa alam ni tidak ada, walau sebesar zarah. Itu kita bahas dah tu, burhanut tawaruk, burhanut tamanu'. Tiga rupa taswir, gambaran masalah, burhanut tamanu', burhanut tawaruk, jadi 6. Yang mana semuanya menatijahkan alam ni tidak boleh wujud sejak daripada awal. Maka kalau berbilang benda qadim yang bahasa zat, itu memang mustahil. Tapi kalau berbilang benda qadim, zatnya satu je. Hak berbilang tu apa? Sifat yang ada di zat, tu tak apa. Kenapa? Karena sifat tu tak boleh bercerai tanggal daripada zat. Tu sifat tu tak boleh bercerai tanggal daripada zat. Sebab tu apa nama ni? Maturidiyah tu nantinya ia tambah pula sifat maknawiyah. Sebagai nak kuat lagi bahawasanya sifat ma'ani dengan zat Allah ni betul-betul tak boleh cabut. Tak boleh cabut. Dia tu ni. Walaupun sifat tu bukan zat, tapi dia tu tak boleh nak pisah daripada zat. Sifat ma'ani tu la hiya huwa. La hiya huwa maknanya tidaklah sifat ma'ani tu zat. La hiya huwa. Tidaklah ia sifat ma'ani tu huwa zat, tidak. Tapi wala hiya ghairuhu. Tapi sifat ma'ani tu bukan yang lain daripada zat. Artinya tidak boleh pisah daripada zat. Nah itu faham tu. Ingat sifat ma'ani ni gini. Tak boleh dipisahkan zat dari zat sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ni la hiya huwa. Tidaklah sifat ma'ani itu zat. Wa tu kena ke zat lah. Wala hiya ghairu, dan tidaklah juga sifat ma'ani itu yang lain daripada zat. Dia bukan zat, tapi dia juga tak boleh pisah daripada zat. Itu lagi tu yang sebut. La hiya huwa wala hiya ghairu. Maknanya dia bukan zat. Dia bukan zat, tapi dia tak boleh nak pisah daripada zat. Ya, itulah sifat ma'ani. Nah, itu sifat ma'ani. Jadi maka apa masalahnya berbilang benda qadim yang bahasa sifat ada di satu zat? Tidak ada masalah. Karena tak timbul pun mustahil. Karena kudrat tidak berkelahi dengan iradah. Iradah tak balah dengan ilmu. Ilmu tidak berkelahi dengan sama' basar kalam. Bahkan kalau mengikut pelaturan akal kita, setiapnya ada panggil pertalian. Nah, setiapnya ada pertalian. Mana? Apa yang Allah Ta'ala buat, itu telah Allah Ta'ala tentu sedia kala dengan sifat iradah. Dan apa yang dia tentu dengan sifat iradah, itu telah dia tahu sedia kala lagi dengan sifat ilmu. Itu artinya ada pertalian tu. Nah, pertalian tu kalau mengikut pelaturan akal kita lah. Maka sebab tu ulama'nya membilang
kudrat dulu daripada sifat ma'ani ni. Ada beberapa kitab-kitab tauhid yang bilang hayat dulu. Itu kita sebut saja di ni. Kalau kita baca kitab Baquratul Amani, antaranya kitab Baquratul Amani karangan Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Makki, dia bilang sifat ma'ani ni hayat dulu. Ulama yang membilang sifat ma'ani hayat dulu ni kerana menilik hayat tu seolah-olah syarat fit ta'akkuli, dia panggil. Yani seolah-olah syarat pada akal. Zat tu nak bersifat dengan kudrat, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Hidup ke tak hidup? Itu maknanya. Jadi ulama yang membilang sifat hayat tu menjadikan sifat hayat tu sebagai sifat syarat fit ta'akkuli. Sifat syarat sifat syarat fit ta'akkuli, atau seolah-olah syarat pada wakil. Faham tak tahu tu? Sifat syarat fit ta'akkuli. Mana? Sifat syarat pada akal. Gini, sifat syarat ada. Sebelum kita nak tahu Tengku Dua Mei tu berkemampuan, ada kederak, ada kehendak, berpengetahuan, hidup tak hidup? Mana hidup Tengku Dua Mei? Hidup bila? Mati dah. Sekarang ni tak cerita hak dulu. Nah, nah. Jadi hidup dah. Dah. Jadi kalau dak tak secara hak lain. Cara buat apa habis sia-sia saja. Nah, buang masa lah. Mana tu? Bukan boleh minta projek apa pun. Mati dah. Jadi tentu dulu dia hidup, baru boleh dia cerita kudrat, iradah. Itu seolah-olah gitu dia panggil. Seolah-olah hayat tu sifat syarat bagi zat tu bersifat dengan sifat-sifat yang lainnya. Itu. Kalau dia tak hidup, dia mati, enggak boleh hidup cara dia dermawan, dia sia-sia dah ni. Sia-sia. Itu. Agak apa? Baik. Itu bagi ulama yang membilang sifat hayat dulu. Kalau ulama yang membela sifat kudrat dulu, macam kita ni bila sifat kudrat dulu. Ini kenapa? Ditilik kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat ni. Maksud ta'alluq lah. Mana? Ya kita nak boleh kenal sifat-sifat lain tu, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nak kenal sifat-sifat lain tu, siapa yang menjadikan kita ni? Allah menjadi dengan bersepakat sifat kudrat. Kudrat. Itu ni. Jadi kalau Allah tak buat kita, bolehlah kita kenal Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat? Tak boleh. Jadi ditilik pada kita dulu tu. Iktibar kita ada. Maka kita ada ni, Allah Ta'ala menjadi. Allah Ta'ala menjadi tu ta'aluk sifat kudrat. Sifat kudrat. Kuasa. Apa kuasa? Jadi bila tilik pada iktibar kita tu ada dengan kerana Allah Ta'ala yang menjadikan kita bersepakai dengan sifat kudrat, maka dibilang kudrat dulu. Kudrat, iradah, ilmu. Kenapa? Kerana apa yang Allah Ta'ala buat pasti tidak menyalahi apa yang dia tentu sedia kala lagi. Bukan baru tentu hari ni, bukan. Bukan Allah Ta'ala nak tentu apa-apa ni hari ni baru nak tentu. Nak pergi makan berapa kau bawa mak ni? Nasi khabu. Bukan. Siap dah. Sedia kala lagi. Baik, buruk, rezeki, ajar, jodoh, temuan. Siap dah. Siap di mana? Di sifat kudrat. Belum pada ada kita lagi. Siap Allah Ta'ala tentu. Jadi apa Allah Ta'ala buat sekarang? Baik, buruk, ajar, jodoh, temuan, apa semua. Itu apa Allah Ta'ala tentu sedia kala lagi. Sebelum ada kita lagi. Dan apa yang Allah Ta'ala tentu sedia kala lagi dengan sifat iradatnya, itu Allah Ta'ala maha mengetahui sedia kala lagi dengan sifat ilmunya. Itu sebab tu kudrat, iradat, ilmu. Itu pelaturan dia. Itu. Boleh deh? Baik, habis. Itu katanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak bermasalah kalau sifat-sifat tu qadim. Kerana apa? Kerana tidak membawa kepada mustahil berbilang benda yang qadim. Sebab zat yang sama, zat yang satu. Kudrat tak berkelahi dengan iradat.
Bahkan apa hak kudrat buat tu semuanya muafakat dengan apa iradat tentu. Dan apa yang iradat tentu tu semuanya jelas, nyata dah Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sedikit pun tidak tersembunyi. Sedia kala lagi. Nah, bahkan muka kita lagu ni nyata dah disifat ilmu Allah Ta'ala. Sedia kala lagi. Nah, hidung kita kepek lagu ni, mata kita lagu ni, rambut kita nyata. Sebiji sama. Sebab tu kalau tutup guru hak jenis mudah-mudah cakap kan. Nah, dia kata nah, batai hidung mung tu sama koding dengan ilmu Tuhan. Tu siapa tak tu sama apa. Batai hidung kita bukan sama koding lah mana. Artinya bukanlah batai hidung kita tu koding, bukan. Tak betul. Koding mana tu? Artinya Tuhan tahu hidung kita lagu ni, bulu hidung kita banyak mana. Sebiji sama. Sebelum kita dijadi tu sedia kala lagi. Dia. Bukan nanti buat baru tu. Kepek lagu ni aku macam. Woi bukan. Kalau gitu jahil Allah Taala jahil. Kalau dah Allah tentukan kalau kita punya muka kan apa. Iya. Kalau kita ubahkan tu maknanya berdosa lah ya. Oh kalau ubah memang berdosa. Ubah memang berdosa. Cantik kan Ustaz? Kalau kita yang maksudnya kita ubah hidung tak mancung, tak mancung. Ai berdosa tu. Berdosa tapi dah tercantik dalam buku. Ya, tercatat hukum syariat berdosa. Haram halal tu syariat. Syariat, nah. Tu buku syariat. Dosa pahala tu buku syariat. Buku hak Tuhan tahu sedia kala tu hakikat. Nah, Firaun masuk neraka, kafir. Tuhan tahu bila? Sedia kala lagi. Bukan nanti Firaun mampu tu baru Tuhan. Tak ada arah lah. Firaun kafir lah kita usaha. Bukan. Kalau tidak jahil Tuhan. Kata ni. Tuhan tahu sedia kala lagi Firaun tu kafir. Nah. Lepas tu dah Tuhan tahu dah Firaun tu kafir. Apa Tuhan kata agak Nabi Musa? Itulah perbuatan Allah tu ada hikmah. Bijaksana Allah Ta'ala. Tak boleh kita kata kalau saya jadi Tuhan saya tak buat dah Firaun ni. Artinya kita tu bijak pada Tuhan lah. Tidak. Tuhan maha bijaksana. Al-Hakimul Alim. Tuhan yang maha hikmah, maha bijaksana. Lepas tu kalau kenapa dia buat juga Firaun? Iya ada hikmah dia lah tu. Ada bijaksana dia. Kadang-kadang hikmah ni tidak dilihat oleh orang. Hikmatut tasyri' yu'til hikmata may yasha. Allah Taala bagi hikmat ni. Allah Taala bagi hikmat ni. Allah Taala tunjuk hikmat ni pada siapa yang Allah Taala kehendak. Kadang-kadang kita tak nampak lah hikmat ni. Jadi jangan kata Firaun tu dekat yang mati barulah Tuhan tahu kafir lah Firaun tak ada arah lah kita usaha-usaha dah. Bukan gitu. Tuhan tahu Firaun ni dekat mati kafir bila? Azali lagi. Sedia kala lagi. Tapi tetap Nabi Musa tu disuruh berdakwah. Itu syariat. Itu berkata syariat. Tak boleh Nabi Musa kata, dah Tuhan mu tahu dah kaya kafir apa duk suruh juga aku. Tak ada, Nabi Musa tak pernah kata gitu. Kalau Nabi Musa tu menyalahi syariat, pasti Nabi Musa kata gitu. Dah Tuhan weh. Nak suruh saya pergi berdakwah Firaun tu, dah ada ni. Bukan Tuhan tahu ke Firaun ni kafir ke Islam nanti. Ayat selalu saya, ayat selalu. Bagi tahu selalu. Firaun ni ada kafir ke Islam nanti. Nah, kalau dia tu mati kafir apa saya nak pergi berdakwah? Biar yang kafir gitu lah senang. Ada. Urusan hakikat tu urusan Allah. Nah, kita hamba ni menjalani syariat. Tu tak payah kita duk sibuk urusan tu. Kita menjalani kerja hamba. Tuhan kata haram, halal. Nah, dakwah, pergi dakwah. Itu Nabi Musa pergi dakwah. Tu Nabi Musa tak bersoal Tuhan. Tahu kafir lagu ni aku tak berdakwah Tuhan buat letih saja. Dah. Nah, Tuhan suruh. Tuhan perintah. Nah, urusan dia tu kafir ke Islam ke mana? Itu kerja Tuhan. Kita tu buat kerja hamba. Baik. Itu kerana kita tu tak berhak soal Tuhan. Tidak berhak. Kata dah kafir baik tak sedut berdakwah. Apa Tuhan? Apa Tuhan? Kenapa awak duk suruh saya ni Tuhan pergi dakwah dia? Awak ke Tuhan? Nanti ni. Jadi pergi soal Tuhan pula. La tus'alu amma wa hum la yus'alun. Kamu tu tidak boleh menyoal Allah Ta'ala. Kamulah yang akan disoal oleh Allah Ta'ala. Itu. Jadi kalau kita pergi soal Tuhan pula, jadi balik kita Tuhan pula tu makhluk. Itu ni. Mana Tuhan bapa tu tak boleh dah. Jadi Tuhan tu tetap siap dah. Lepas tu ada sahabat tanya dulu, ada sahabat tanya Nabi. Kalau kita apa kita duk beramal ni?
Nah, kita duk semayang, kita duk puasa, dah Tuhan tetap lakon dah. Orang tu syurga, neraka. Apa apa kita duk semayang, puasa, kita serah pada hak dalam ilmu Tuhan lah. Nah, maka Nabi kata kullu syai'in muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap sesuatu itu dipermudahkan bagi apa barang ia diciptakan. Jadi kalau dia diciptakan oleh Allah, ketentuan diiradat Allah dan sudah nyata sedia kala pada ilmu Allah, dia ahli syurga, maka Allah permudahkan dia beramal dengan amalan ahli syurga. Maka soal kita, soal beramal tu. Sebab ada dalam hadis kan, orang yang beramal dengan amalan syurga, sehingga dia dengan syurga tu ada sehasta lagi, maka telah terdahulu dalam ilmu Allah dia ahli neraka, dia akan beramal dengan amalan neraka, maka masuk neraka. Ada orang beramal dengan amalan ahli neraka, nah, sehingga dia dengan neraka tu bukan sejekah, sedepa lagi, sehasta, bukan sedepa, zirak dalam hadis sebut, sehasta lagi. Maka kalau terdahulu dalam ilmu Allah dia tu ahli syurga, maka dia akan beramal dengan amalan syurga, masuk syurga dia. Maka kerana tu wajib kita hambanya Allah Ta'ala suruh husnuzan ma'allahi Ta'ala, suka baik dengan Allah Ta'ala. Suka baik dengan Allah Ta'ala ni bukan gini, syurga aku tu harap aku ni ahli syurga lah, bukan itu. Suka baik dengan Allah Ta'ala ni apa? Yang ni kita doa, kita minta Allah Ta'ala supaya sudahkan kita ni mati dengan keadaan yang baik. Allahumma khtim bi husnil khatimah, Allahumma khtim li bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Itu kita doa lagu tu. Lepas tu kita sangka baik dengan makhluk Allah. Dua, husnuzan ma'allah. Kenapa? Ana inda zanni abdi bi. Sesungguhnya aku tu di sisi sangka hambaku. Maka kita suka baik dengan Allah Ta'ala. Bagaimana? Ya Allah, mati kalau aku di dalam mati yang berbekal dengan iman Islam, husnul khatimah. Lepas tu sangka baik dengan makhluk Allah. Kenapa? Innamal a'malu bi khawatimiha. Bukan biniak dah ni. Innamal a'malu bi khawatimiha. Hanya sanya amal tu dikira yang khatimnya, yang akhir sekalinya. Itu dikiranya. Maka kita tu tak tahu sudah orang tu baik ke buruk. Nah, tu maka kerana tu kita tu tak boleh menyangka kata kita yang baik, orang lain tu buruk. Tak boleh gitu. Mudah-mudahan Tuhan tu menyudahkan kita dalam kebaikan dan orang lain pun sama kebaikan yang sama itu. Itu suka baik dengan Allah Ta'ala. Lepas tu bila kita suka baik dengan Allah Ta'ala begitu, kita pun beramal dengan amalan yang Allah Ta'ala berkata. Jangan berjudi, jangan minum arak, jangan menipu, jangan bohong, semaya jangan tinggal, jangan berzina, jangan. Buat tu, buat ni, buat. Itu. Lepas tu urusan tu serah pada Allah Ta'ala. Dah? Itu. Jangan kita kata, saya pun tak tahu. Lah, saya pun tak tahu. Saya tak tahulah syurga ke neraka ni. Kalau saya masuk neraka, rugilah pula saya duduk semayang ban. Dah awak tahu dah awak masuk neraka ke syurga? Dah tahu. Duk tahu tak usah awak tahu lah. Awak tak tahu. Hei, pelik sungguh orang ni. Ni. Dia tak tahu apa-apa tahu dah. Dia ni macam duduk dalam syurga, duduk dalam neraka dah. Jadi orang yang putus asa dengan rahmat Allah tu, pun dia tahu dah yang masuk neraka. Padahal tu kata kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Nabi Muhammad SAW kepada hamba-hamba aku yang melakukan dosa, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa. La tayasu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah. Banyak ayat-ayat Allah Taala suruh jangan putus asa, jangan feda ni. Jangan rasa tak ada dah aku ni neraka tu kayak neraka masuk gigi. Maka jangan. Tu. Baik, habis itu. Itu yang jawapan Ahli Sunnah wal Jamaah kepada Mu'tazilah. Kemudiannya yang kedua, dalil daripada Quran hadis tu kita terdedah itu dan ini Ahli Sunnah wal Jamaah tu memahami dalil-dalil dengan secara dilalah iltizamiyah. Itu kan kita terdedah itu kan. Itu ingat tak? Minggu lepas baru. Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah Ta'ala tak cerita Allah tu bersifat dalam Quran. Tapi secara lazim dia panggil, secara auto bila Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala di atas tiap-tiap makhluk tu dialah zat yang maha amat berkuasa,
secara akademiknya pasti kita akan faham, oh Allah Ta'ala tak lemah, artinya di zatnya ada sifat berkuasa. Itu kita buat cerita dah itu kan. Kita Puan Zainora masuk dengar duduk ngopak ke dia ingat dah. Jadi bahasa bercakap tu dia memang gitu. Bila Puan Zainora masuk, "Ai, tak payah duk mulut manis-manis dengan aku lah." Aku dengar belakang dah. Aku dengar belakang, aku tengok belakang dah apa hak mu duduk buat, aku mu duduk cakap dia. Itu cara bercakap. Jadi orang hak mendengar Puan Zainora kata lagu tu secara akademiknya dia kena faham dua makna. Mana? Oh, Puan Zainora ni tak peka. Tu. Satu. Oh, tak buta. Lepas tu, bila tak peka tak buta artinya oh ada sifat pelihara, ada sifat pendengar. Tapi tu secara akademik lah, tak ada lah lagu tu. Tidaklah bila Puan Zainora masuk orang duk mengopak ke dia masuk oh Masya Allah puan kita yang baik. Tak payah mulut manis aku lah, aku dengar belakang, aku tengok belakang dah. Lepas tu dua orang yang duk mengopak tu tengok Puan Zainora kata, apa tengok saya macam ni? Saya sedang memahami dua makna secara akademik. Tak gitu. Dah tu ni. Secara akademik je. Tapi secara normalnya bila Puan Zainora kata aku dengar belakang dah, aku tengok, artinya perkataan itu masuk dalam hati. Sudah tak boleh berlaku dah kita ni. Masuk, jijak tu. Quran tu lagu tu. Qaulan baligha. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap mungkin makhluk ni, dia zat yang maha amat berkuasa. Itu cerita zat dia yang maha amat berkuasa. Secara akademik kita nampak, artinya zat Allah tidak ada sifat lemah. Bermakna ada sifat berkuasa. Maka sebab tu Ahlussunnah wal Jamaah kata Allahu qadirun biqudratihi hiya sifatuhu. Allah zat yang maha amat berkuasa dengan bersepakai di zatnya itu sifat berkuasa. Yang mana berkuasa tu ialah sifat yang ada di zatnya. Gitu. Kalau Mu'tazilah dah, Allahu qadirun bizatih, Allahu muridun bizatih. Allah zat yang maha berkuasa dengan zatnya. Allah zat yang maha menentu dengan zatnya. Kita ahli sunnah je, Allahu qadirun biqudratihi, Allahu muridun biiradatih. Allah zat yang maha berkuasa dengan bersepakai di zatnya sifat berkuasa. Allah zat yang maha menentu dengan bersepakai di zatnya sifat penentu. Itu lagu tu. Tu kita orang ahli sunnah wal jamaah tu lagu tu. Jadi sebab tu kalau orang mengaji kudrat, berkuasa, iradat, menentu tu belum ahli sunnah lagi. Sebab apa? Sebab berkuasa, menentu, mengetahui itu Mu'tazilah pun i'tiqad. Mu'tazilah pun i'tiqad. Yang Mu'tazilah ingkar tu berkuasa, pelihara, pendengar, penentu, pengetahuan. Itu yang diingkar oleh Mu'tazilah. Gitu. Baik, habis itu. Dan kudratun artinya, arti ini terjemah bahasa Melayu kuasa, yakni pekuasa. Buhpo depan molek. Itu kenapa? Karena tadi lah kita dicerita tadi. Ustaz, kenapa kita belajar dulu? Macam Mu'tazilah. Gini. Mana cerita sikit. Kenapa dulunya ulama-ulama terjemah tu tidak letak tidak kata pekuasa, penentu, pengetahuan, pehidup, pendengar, pelihat, perkata. Tapi berkuasa, menentu, mengetahui, hidup. Hidup tak ada kata menghidupi sebab dia tak ada takluk. Hidup, mendengar, melihat, berkata-kata. Dulunya ulama-ulama kita ada dah yang menterjemah sedikit-sedikit sifat ma'ani dengan ada dah, tapi tidak secara lengkap. Kebanyakannya memang terjemah seperti itu. Kenapa? Pertama, ulama-ulama dulu tasamuh bermudah-mudah. Bermudah-mudah filang ibarah, dalam ibarat. Kenapa bermudah-mudah? Begini. Kalau orang engkar pekuasa, tidak kafir. Tak kafir. Allah Ta'ala tidak ada pekuasa. Tapi berkuasa. Kafir tak? Tak kafir. Tak kafir dia. Masih mukmin, muslim. Cuma tidak ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau orang ingkar Allah berkuasa, kau tu kafir. Memang kafir tu. Orang ingkar Allah bersifat dengan penentu, tak kafir. Allah tidak bersifat dengan iradat,
tidak bersifat dengan penentu. Tapi Allah menentu. Allah menentu ya, Allah Maha menentu. Fa'alul lima yurid. Nah, hak tu tidak kafir. Nah, hanya fasik saja macam Mu'tazilah. Mu'tazilah tak kafir dalam bab ni. Fasik. Masih mukmin muslim. Nah, hanya fasik mubtadi'. Kenapa tidak mengikut cara ahli sunnah wal jamaah? Jadi barangkali ini Syekh pada sebut lagi tak Baqarah. Barangkalinya ulama-ulama dulu menterjemahkan sifat ma'ani itu dengan seperti itu, tidak kena pada diri sifat. Hanya kena pada samaratu sifat, tugas bagi sifat. Kudrat tugas pekuasa, tugasnya berkuasa. Penentu tugasnya menentu. Pengetahuan tugasnya mengetahui. Pendengar tugasnya mendengar. Pelihat tugasnya melihat. Pekata tugasnya berkata-kata. Barangkalinya demi untuk menjaga akidah orang awam. Paling kurang tidak kufur. Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala tak apa, tak ada. Tak kafir dia. Mukmin, muslim, sah iman dia. Berkuasa tak dengar, tak apa. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Nah, kerana ingkar berkuasa tak kafir. Sebab apa? Tidak ada dalam Quran. Tidak ada dalam Quran. Innallaha ta'ala yatasifu bi sifatil qudrah. Tak ada itu. Innallaha ta'ala yatasifu bi sifatil iradah. Tidak ada. Innallaha ta'ala yatasifu bi sifatil ilmi. Nah, yatasifu bi sifatil sama'i, basari, kalami. Tak ada dalam Quran. Nah, tapi innallaha ta'ala kulli syai'in qadir. Innallaha sami'un basir. Itu ada dalam Quran. Kalau nafi sami' basir, kafir. Sebab ada dalam Quran tu. Allah tidak maha mendengar, tidak maha melihat. Kafir itu, jangan main. Tapi Allah Ta'ala tidak sama, tidak basar. Tak apa. Dalam Quran pun tidak ada sama basar. Ya adanya sami'un basirun. Sama'un basarun tak ada. Nak sini. Nampak dah? Faham tu? Jadi kenapakah ulama dulu tak terjemah barangkali kata Syekh Padang yang dalam kitab Baqarah. Ulama tasamuh tu untuk bermudah-mudah dengan orang awam, supaya paling kurang orang awam tu tidak kafir. Nah, tu sah imannya. Nah, tetap dia orang mukmin, tetap dia muslim. Bila dia i'tikad Allah tu bersifat dengan kudrat, artinya berkuasa. Padahal kalau secara akademik kita bahas, berkuasa tu sifat ke? Bukan sifat. Kalau berkuasa tu sifat, ada berapa berkuasa Allah? Satu ke dua? Kalau kata berkuasa Allah satu, lemah lah Allah Ta'ala. Satu je Allah berkuasa. Kayak kita mengaji wahdaniyah, Allah Ta'ala esa pada sifat, artinya sifat Allah Ta'ala tu banyak, tapi satu-satu saja. Satu kudrat, satu iradah, satu ilmu, satu hayat, satu sama, satu basar, satu kalam. Satu kudrat, apa arti kudrat? Berkuasa. Satu berkuasa. Oh, berat. Lemah tu tu satu je Tuhan berkuasa. Buat ke apa? Langit, pak bumi siapa buat? Jadi tak tepat dari segi bahasa tu, tak kena ke sifat sungguh. Jadi kalau kata Allah Ta'ala wahdaniyah fi sifat, artinya sifat Allah Ta'ala banyak, tapi satu-satu jenis juga. Satu-satu jenis saja. Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu. Apa satu kudrat? Satu kudrat artinya satu berkuasa. Baru je lah. Baru kena ke sifat sungguh. Satu berkuasa. Dengan satu sifat perkuasa yang ada di zat Allah Ta'ala, Allah berkuasa mengada, meniada, memberi, menegah, ikut apa-apa saja lah. Apa-apa saja. Tak, semua ada dunia ni, semua kudrat Allah Ta'ala lah. Itu artinya berkuasa tu banyak tak? Banyak. Berkuasa tu banyak. Lagi pula bukan wujudi. Bukan kita dapat lihat. Nah, tu daun bergerak, angin bertiup. Siapa yang menggerak? Angin ke Allah? Allah. Dengan bersepakat sifat kudrat di zat Allah yang menggerakkan daun tu. Nampak tak sifat? Nampak tak berkuasa? Nampak berkuasa? Tak nampak berkuasa. Nampaknya daun bergerak tu. Berkuasa tu kita faham tak? Faham? Allah Ta'ala berkuasa sungguh menggerakkan daun-daun ni. Allah Ta'ala berkuasa sungguh menyejukkan aircon, mencerahkan lampu, memutarkan kipas. Ikut apa saja ada tu ni? Itu. Jadi hak kita nampak tu ialah kekuasaan. Berkuasanya tak nampak kerana amrun i'tibari. Hak adanya apa? Hak wujudi. Berkuasa hak ada di zat Allah Ta'ala tu. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, nampak berkuasa tu. Itu.
Baik, habis. Maka pekuasa Allah Ta'ala ni nak tafsir ni. Nak tafsir. Maka pekuasa Allah Ta'ala. Oh, yang mari tafsir selalu. Sepatutnya kena kata gini dulu. Pekuasa tu berapa? Pekuasa tu dia kena mari dulu. Sifatun, satu sifat. Kudrat tu apa? Pekuasa tu apa? Sifatun, satu sifat. Ini kalau kita baca kitab-kitab tauhid yang lain, pasti ulama akan bawa definisi dulu sebelum nak menerangkan perbezaan perkuasa kita dengan perkuasa Allah. Kudrat kita dengan kudrat Allah. Baik. Biasanya ulama akan bawa mari dulu. Kudrat tu apa kudrat? Nah, innallaha ta'ala yatasifu bi sifatil qudrah. Innallaha qadirun bi qudratihi hiya sifatuh wal qudratu hiya sifatun wujudiyatun qadimatun abadiyatun azaliyatun qaimatun fi zatillahi ta'ala. Nah, anak panjang lagi boleh lagi. Nah, mukhalafatul qudratil hawadis. Nah, la yahtaju ila fa'il. Nah, wa qudratuhu wahdah. Nah, satu boleh. Sebab itu kita terang dah itu. Sifat-sifat ma'ani ini bersifat dengan sifat nafsi dan salbi. Itu kita terang dah, ingat tak? Itu. Melainkan qiyamuhu bi nafsi pada makna yang pertama saja tidak. Kerana qiyamuhu bi nafsi ada dua makna, kan ingat tak? Qiyamuhu bi nafsi itu ada dua makna. La yahtaju ila zatin, satu, wa la yahtaju ila fa'ilin, dua. Jadi sifat-sifat ma'ani ini bersifat juga dengan qiyamuhu bi nafsihi pada makna yang kedua. Yang pertama taklah sebab tidak berhajat pada zat macam mana. Udah sifat mesti berhajat pada zat, tapi tidak berhajat kepada fa'il yang menjadi, ya tak? Ya, sifat-sifat ma'ani Allah tidak berhajat kepada orang lain yang menjadikan di zat Allah Ta'ala. Masuk qiyamuhu bi nafsi pada makna yang kedua. Dan sifat kudratnya ada berapa? Satu. Jadi sebab tu ulama bila buat mari definisi yang lengkap, biasanya kalau yang lengkap setakat ni saya jumpa di dalam kitab Syarah Aqidatil Awam, kitab Nuruz Zalam, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Thani Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten. Nah, itu kalau buat mari takrif definisi sifat-sifat ma'ani pasti buat mari lengkap. Mana? Kudrat contohnya, satu sifat, bukan dua tiga, tidak, satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Satu sifat wujudiyatun. Nah, sifat tersebut sungguh lagi ada. Artinya zat ada, sifat kudrat ni pun ada. Nah, lepas tu sifat kudrat ni qadimatun, kidam, sedia kala. Zat sedia kala tak? Qadir tak? Kidam. Sifat kudrat pun qadir tak? Kidam. Kidam juga, qadim juga. Abadiyatun, bakin, azaliyatun, abadiyatun. Lepas tu sifat kudrat Allah Ta'ala ni kekal tak? Kekal. Zat Allah kekal tak? Kekal. Baqa, masuk baqa. Nah, mukhalafatul lil qudratil hawadis, tidak serupa dengan kudrat yang baru. Masuk tak mukhalafah? Zat Allah tidak serupa dengan zat yang baru, kudrat Allah tidak serupa dengan kudrat yang baru. Lepas tu la yahtaju ila fa'il, kudrat Allah tidak berhajat kepada Tuhan yang lain yang menjadikan dia di zat Allah Ta'ala, tidak. Masuk tak qiyamuhu bi nafsi? Masuk pada makna yang kedua. Wahdah, dan satu saja kudrat Allah Ta'ala. Jadi sifat ma'ani ini dia bersifat juga dengan sifat nafsi dan salbi tadi. Tapi sifat ma'ani tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani yang lain. Tak boleh. Kudrat tak boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat tak boleh bersifat dengan iradah. Kudrat tak boleh bersifat dengan ilmu. Ilmu tak boleh bersifat dengan samat. Samat tak boleh bersifat dengan basar. Basar tak boleh bersifat dengan basar. Nah, kalau basar boleh bersifat dengan basar, basar yang ada di basar boleh bersifat dengan basar. Basar yang ada di basar, yang ada di basar boleh bersifat dengan basar. Basar yang ada di basar, basar boleh bersifat apa? Bila nak sesat? Tak boleh. Jadi sifat ma'ani itu boleh bersifat dengan sifat nafsi dan salbi. Jadi kudrat Allah Ta'ala ni satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala adanya, yang kekal tidak binasa, yang tak sama dengan kudrat yang baru, yang tak berhajat kepada fa'il yang menjadi, yang satu ada dia di zat Allah Ta'ala, tidak berbilang kudrat, tidak ada dua tiga. Lagi pula ada di zat Allah Ta'ala. Nah, tidak boleh bercerai tanggal daripada zat Allah Ta'ala. Dengan bersepakainya Allah dengan sifat kudrat perkuasa ni, Allah berkuasa. Itu masuk pada takluk itu. Takluk tadi. Atau jadi cara sifat ada di zat. Kemudian kudrat ada di zat, perkuasa di zat tu. Apa tugasnya?
Dengan bersepakai Allah Ta'ala sifat kudrat berkuasa tadi, Allah berkuasa. Berkuasa tu gigi lain tu, takluk tu. Berkuasa mengada, meniada, memberi rezeki, menegah rezeki, memberi pangkat, menegah pangkat, memberi kerajaan, mencabut kerajaan, memulia, menghina, meninggi, merendah. Iya. Ya Allah Ta'ala laku kat sini. Tu cabut kerajaan ayah juga kat sini. Tak ada bitu-bitu belakang, bitu depan malak-malak. Tak apa. Betul tu baru ke? Ha? Betul baru Ustaz. Baru. Apa? Yang masuk dalam Facebook. Betul pak? Baru. 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 Minggu lepas, Jumaat minggu lepas. Pasal raja. Tengok khutbah Jais tak sedap lipat ke khutbah sendiri. Dah, saya dah tahu dah. Bila dia Petua Agung keluar keputusan, pasti ada Zionis Melayu tak puas hati. Nah, Zionis tak puas hati selalu ada Petua Agung. Di mana mana yang tu apa tu? Ini Syah Alam ni. Section 22 ke surah An-Nur. Tak ada tag. Bedai lah. Nanti ni bedai sebab sesuai dengan masa. Sebab apa? Sebab saya dah tahu kalau yang di Petua Agung Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di Petua Agung keluar keputusan, pasti dah ada tak puas hati dekat ni. Maka adalah nak hina raja ke, nak caci maki raja tak puas hati. Mana boleh itu? Rukun negara kita kesetiaan kepada raja dan negara. Dengan agama apa salah? Dengan agama apa kalau orang maki hamu, caci maki raja tu salah dah. Nabi kata azimu sultanakum waqiru sultanakum fa inna sultana zillullah zilluhu fil ardi in kana adalah. Itu hormat pada sultan raja tu bukan hanya budaya Melayu, adat resam Melayu saja, tapi ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi suruh peragung olehmu sultan kamu, mulia olehmu, hormat olehmu sultan kamu. Karena sultan tu bayangannya Allah, dan bayangannya Allah di atas permukaan bumi. Apa maksud? Yakni yang menegakkan hukum hakam Allah, yang melaksanakan keadilan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Itu maksud, bukan bayangan Allah, bukan begitu. Itu cakap majak lah tu, majas dia panggil. Ingka anak adalah jika raja melakukan keadilan. Itu. Jadi terbukti. Sebab selama ni orang suka caci sangat. Raja duduk saja nanti ni, tak ada manfaat, baik berambu-berambu. Dia kalau negara republik nak cerita, kalau berlaku je pergolakan politik ni berdarah lah. Kalau tidak mati, cedera parah. Kalau tidak cedera parah, punah rusuhan, punah habis. Itu kalau negara republik tu. Negara republik tu banyak gitu. Tapi alhamdulillah kita tidak huru-hara. Tidak ada yang mati, tidak ada yang luka, tidak ada yang cedera parah, tidak ada yang hancur binasa. Bahkan dijamu pula KFC, McDonald, ikan patih oleh raja. Weh, betul-betul aman. Betul-betul aman. Itu. Jadi pilihan raja tu tak payah kita guna modal mandat rakyat kamu. Tak payah. Pilihan raja tu pilihan yang tepat dah tu. Kenapa? Orang yang dipilih oleh raja tu tak pernah minta pun. Jawatan la tas'alil imarata, jangan kamu mintakan jawatan. Kenapa? Fa innaka, kerana sesungguhnya engkau in u'titaha, jika diberikan jawatan akan dikau tu an mas'alatin, dari kerana engkau minta. Saya bakal Perdana Menteri. Saya lah bakal Perdana Menteri. Saya tak sabar nak jadi Perdana Menteri ni. Dia minta lah tu bakal tu. Orang tak perlu minta. Sepatut keluar jaga tu relax-relax, santai. Santai-santai. Ni duk keluar-keluar. Caci serban orang. Tu kita ingat orang yang pakai serban tu lah duk bela dia dulu. Keluar tu pun caci juga. Lebih kurang je. Pakai serban tapi duk bela orang rasuah. Sedap. Bila masa pula pakai serban tapi makan duit rasuah. Tengok. Tuduh tanpa bukti tu berdosa. Sampai sekarang tak ada bukti. Tu berdosa tu. Ini ke parti, masalah parti bukan. Saya tu bedah semua. Saya bedah semua sebab saya tak ada parti. Sebab tu saya jadi orang pelik. Kalau buka YouTube saya tu, ustaz bedah ni, lepas tu ustaz bedah ni, bedah semua. Iya, sebab saya tak ada parti. Ngundi. Tu parti tu tak ada, bebas, sedap sikit. Tak yang duduk takut kepada orang-orang tu. Kalau kita, sebab apa? Sebab kita ni warga negara ni walak kepada yang di Petua Agung Raja-Raja Melayu juga. Itu ulil amri mutlak kita.
Nah, orang parti politikus tiku-tiku ni memang kadang-kadang politikus ni jadi tiku. Nah, tiku ya yang ambil modal nak jatuh dulu. Ya kan nak rebut kuasa. Orang buat parti politik tu memang nak rebut kuasa. Rugilah buat parti politik nak rebut kuasa. Baik buat pertubuhan peladang. Nah, kalau saya politikus pun saya akan guna habis modal untuk rebut kuasa. Halal haram tak kira. Nah, kalau saya tu tak ada agama. Mujurnya kalau ada orang tu tahu halal haram, jadi beringat. Nak fitnah ini. Iyalah, sedap ni modal ni kalau goreng, tapi berdosa tu berdosa lah. Tu kalau orang ada agama tu lagu tu pula. Nanti ni. Jadi Nabi kata, fa innaka, kerana sesungguhnya jangan meminta jawatan. Kenapa? Sesungguhnya mung in u'titaha an mas'alatin wukil ta'alaiha. Kalau mung tu diberi jawatan tu dari kerana meminta, maka Tuhan tak cara, Tuhan serah kamu buat sendiri mana-mana. Fa in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau diberi jawatan tersebut tapi tidak kerana meminta, tak minta. Tak ada saya lah bakal, saya Perdana Menteri yang ke 10, ke 11, ke 17 ke. Tak ada. Relax, santai, ya nak? Bawa jatuh bangun dia, oi banyak ngegak lah. Kena buang situ, kena buang sebab lawan bos. Dia ni. Artinya dia tidak gila-gila nak kepada jawatan. Mudah-mudahan u'inta 'alaiha, ditolong oleh Allah akan dikau mengurus jawatan tersebut. Itu. Amin ya rabbal alamin. Kita tu rakyat tu amin je lah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah Taala urus. Tu tidak rezeki juga dia panggil. Amanah azab ya Allah. Amanah yang terpikul di atas belakang dia. Ya imarah ni bukan rezeki. Karena Nabi kata innakum satahrisuna 'alal imarati. Sesungguhnya kalian semua, Nabi kata, hei umatku, selagi akan bubuk-bubuk jawatan. Fasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Nabi kata, selagi kamu akan berebut-rebut di atas jawatan, nak berebut jawatan, nak saya nak jadi, maka Nabi kata selagi akan itu yang menjadikan kamu menyesal di negeri akhirat kelak. Jadi bukan rezeki. Ujian dia panggil tu. Ujian. Sebab tu tahniah dan takziah. Tahniah dan takziah. Ya, tahniah tu sebab gaji besar sikit lagi. Lepas tu takziah. Takziah tu sebab mas'ulun, tanggungjawab pun besar juga. Tanggungjawab pun besar. Itu. Jadi apa? Tak payahlah kita nak demonstrasi, nak tunjuk-tunjuk, tak puas hati. Kenapa? Kerana yang di Pertuan Agong Seri Paduka Baginda ni buat kerja dengan begitu teliti dah. Terbaik dah. Panggil sekor-sekor 222 ekor. Ingat ada masa nak panggil 222 ekor tu. Baik dia relax depan TV goyang kaki dia sini. Banyak kerja lagi. Main golf kau sedap lagi. Mang 222 ekor mari kita. Tu sekejap U-turn kat ni. Lepas tu tak jadi U-turn dah, pakaran debak terus. Mentau ni nampak tak lagi hang ni pula. Orang tua tu pun jadi pening dah. Sekejap aku, sekejap orang lain pula, sekejap. Siapa orang tua tu sendiri kata, ni sebab salahmu gila-gila sangat jadi Perdana Menteri. Orang tua tu pun siapa kata lagu tu dah kata. Sakit jiwa tu. Aduh. Tapi kita rakyat Malaysia ni biar kita matang. Kita matang daripada politikus. Biar politikus nampak tak matang. Rakyat ni jadi matang dah. Tak ada seruan supaya turun berdemo, kita tak tahu sudahlah. Sebab ini tu Ustaz tak masuk langsung rakyat kan? Kita memilih ni kan? Ada apa ni rakyat. Maknanya tak bukan campur tangan rakyat, tak ada langsung. Kalau nak rakyat kena berubah. Taklah maknanya yang kali ni. Kalau nak rakyat kena berubah parlimen. Berubah parlimen, marah, takut kalah. Tak, jangan berubah kerana duit tak cukup, mahal, baru belanja. Tapi di Melaka suruh berubah, di Melaka. Tahu pun kena berubah. Ya, kalau tak puas hati, serah balik pada rakyat. Serah pada kita balik, kita undi balik. Jadi, akibat apa tu? Akibat politikus kita ni benar-benar politikus. Tidak bersifat negarawan, tidak bersifat cinta akan negara bangsa. Nak jawatan. Nak. Aduh. Kalau politikus kita ni dia bersifat negarawan, cukuplah, redalah.
Nah, bekerja untuk negara pula. Sebab tu susah orang Malaysia ni kepartian terlalu kuat. Politik kepartian sebenarnya kerajaan negeri, kerajaan PAS negeri Kelantan, kerajaan PH negeri Kedah contohnya. Tak betul tu. Mana ada kerajaan PAS negeri Kelantan? Kalau kerajaan PAS negeri Kelantan, betul orang bukan orang PAS, bukan tak ada kerajaan dia. Suka hati nak apa, saya tak ada kerajaan, ni kerajaan untuk orang PAS, saya bukan orang PAS, gitu kan? Tak boleh itu. Bila dah menang pilihan raya, kerajaan negeri Kelantan, kerajaan negeri Kedah, kerajaan Malaysia, cukup. Setiap rakyat Malaysia warga negara, semuanya rakyat dia. Nah, jadi kita sendiri yang memanggil tu. Kerajaan BN, kerajaan PH, kerajaan hebat BN, PH. Jadi kerajaan, dia parti politik daftar ROS je. Jadi kerajaan dia. Dah. Yang betulnya kerajaan Malaysia. Kerajaan negeri Kelantan, kerajaan negeri Terengganu. Itu baru matang. Tapi susah nak ubah tu, susah tu. Susah. Jadi tak matang dia orang kita ni. Ay, mana topik politik pula ni? Sudahlah. Sebab tadilah kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tuzillu man tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadirun. Itu qadir tu. Ai zatun muttasifatun bil qudrati. Itu. Maka kuasa ni baru kita masuk lagi tak. Jadi tadi tu kena tulis sendiri tu. Tadi yang kita sebut tadi, iaitu kudrah, berkuasa tu satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala, yang kekal, yang tak serupa akan kudrat yang baharu, yang tidak berhajat kepada Tuhan lain yang menjadikan kudrat tu di zat Allah, dan satu saja kudrat tersebut ada di zat Allah Ta'ala. Ada tu pula tak boleh bercerai tangga daripada zat, ada di zat yang mana dengan bersepakai zat Allah, sifat berkuasa tadi, Allah berkuasa, itu takluk tu sama satu sifat dah. Allah berkuasa mengada, meniada, menghidup, memati, memberi rezeki, menegar rezeki, menggerak, mendiam, apa saja. Kalau kita tengok ni, apa saja. Dipuji, dicaci, direndah, ditinggi, dimulia, apa saja. Segala-galanya mungkin. Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu. Sesungguhnya Allah di atas sesuatu yang mungkin, yang makhluk ni dialah zat yang maha amat berkuasa. Maka perkuasa Allah Ta'ala itu tiada dengan urat. Ini nak menyata beza perkuasa kita dengan perkuasa Allah. Kita pun ada juga perkuasa. Orang Kelantan panggil ring. Bahasa standard panggil tenaga. Tu tenaga. Habis ring. Tak ada ring tak gerak. Ada ring baru gerak. Gerak tu apa gerak? Gerak tu berkemampuan. Kalau logat Kelantan, gerak ni ada dua makna. Gerak tu makna kemampuan, satu. Gerak dengan makna semok samung. Dua. Dia kena tengok siakul ayah. Kena tengok kalau kata ada ring baru gerak, itu maknanya gerak dengan makna kemampuan. Ada tenaga baru mampu. Itu bahasa standard tadi tu. Kalau orang kata ada ring baru gerak, itu ni. Ada tenaga baru mampu. Itu bahasa standard. Ring ke? Lebih kurang muka Batak Timur. Makan ring kata, makan tenaga. Semua sambung. Tengok takut ada gapo dalam gerak tu. Ular ke? Gerak dia panggil gerak tu. Semua sambung tu. Lama gerak kata gerak kemampuan. Jadi kita tu kederak kita. Orang Kelantan panggil kederak. Tak ada kederak tua-tua ni, tak ada kederak dia panggil kederak. Tak ada tenaga. Jadi kita tu kederak kita tu berurat. Kalau tengok orang ada urat tang, kuat ni, tenaga ni ada urat macam saya tak ada urat, tak kuat ni. Tu. Dan tiada dengan tulang. Kita dengan tulang. Minum susu tu, minum obat ni, kolagen tu, kolagen ni tu macam-macam ubat nak jadi tulang, kerah tulang. Itu kenapa? Itu sehat, segar, bertenaga, tidak kata masuk kelas dengan ngatur ni. Letih, ngangor, tak minum susu. Apa-apa kenapa letih, lain, penat. Itu.
Enlin itu. Itu kita tu lagu tu lah. Tuhan tidak dengan urat, tidak dengan tulan, dan tiada dengan alat. Jadi pekuasa tu bukan alat. Sebab ada orang kata kalau letak pe jadi alat lah. Syubhat dengan alat. Macam penyapu, pengunci, penyangkul, penukul, apa dia? Penyelok, penyangkut. Bukan alat dia kata. Kalau kata pekuasa, alat. Tak sama. Alat dengan sifat beza. Penyapu beza dengan sapu. Tapi penyapu bukan sifat bagi orang kerja cleaner tu, bukan. Kalau orang kerja, kalau penyapu tu sifat bagi orang kerja cleaner, artinya you duk berok, kau duk makan, kau berapa penyapu lekat atas belakang sok gitu. Dok. Sini, you sifat lah sudah ya kerja. Pergi jumpa Bertanya kerja apa? Kerja cleaner. Oh, tak ada penyapu atas belakang. Iyalah, penyapu bukan sifat aku. Alat aku sifat dah lah setahun nanti ni. Jadi kalau alat tu artinya boleh pisah daripada zat beza. Alat boleh pisah daripada zat. Penyangkul. Awak kerja apa? Penyangkul. Penggali kubur. Penggali kubur. Pengorek kubur. Pekebun. Lepas tu? Petani. Lepas tu dah atas belakang lah. Kebun dah atas belakang dia. Duk pikul kebun gitu. Dah. Penyakul dah atas belakang dia. Sadak-sadak gapa habis lekat duk tubuh. Dah. Kan hak tu alat. Beza. Ada pekuasa bukan alat. Sifat. Jadi tak boleh cerai tangan daripada zat. Jadi jangan kata alat. Oh, jadi pekuasa tu alat lah. Tidak. Sebab tu dalam kitab-kitab yang besar, kalau dia kata, kalau ibarat kitab-kitab yang besar, kata gini, kudrat artinya pekuasa, dan iaitu satu sifat yang wujudi yang ada di zat, yang dengan dialah, dengan sifat pekuasa itulah, dengan tu kita kena pakai bolil mulabasah. Apa? Kena kata dengan bersepakai zat Allah Ta'ala, dengan bersepakai zat Allah, dengan bersepakai sifat pekuasa di zat Allah Ta'ala. Allah zat yang Maha berkuasa mengada meniada. Jadi bukan Allah yang mengada, pekuasa tu tak ada, Mu'tazilah. Ataupun pekuasa yang mengada, Allah duk senyap. Tak betul juga tu. Nanti ni. Jadi syirik ini tu. Pekuasa buat tu harus senyap. Jadi alat tu, alat. Syirik kalau alat. Lepas tu, ya betulnya Allah yang bersepakai di zatnya sifat pekuasa, berkuasa mengada. Jadi zat yang bersepakai dengan pekuasa tu mengada meniada. Bukan zat saja yang mengada meniada, bukan pekuasa saja yang mengada meniada. Kalau zat saja yang mengada meniada, artinya Mu'tazilah, tak ada sifat. Kalau pekuasa saja yang mengada meniada, artinya pekuasa alat. Lepas tu zat yang bersepakai sifat pekuasa tu berkuasa mengada meniada. Itu artinya bukan alat, sifat. Sebab tu sifat la yahwa wa la yaghairu. Dia bukan zat, tapi dia tidak boleh pisah daripada zat. Itu lagu tu. Habis. Lawannya habis dah tu deh. Lawannya, lawan bagi kudrat lemah. Nak berhabis sikit Mustahil. Mustahil dengan makna istihalah. Tentu tidak. Mustahil dengan makna istihalah. Kena takwil gitu lah kata. Mustahil ini istihalah ia Allah tu lemah. Tentu tidak. Kalau bahasa Melayu kata tentu tidak ia Allah tu lemah. Kalau kita kata mustahil ia lemah, artinya mustahil. Kenapa? Karena lemah tu memang mustahil. Kita dah boleh sama gitu dia ni. Lemah tu memang la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Sifat yang akal kita tak boleh nak fikir, nak kata ada, nak kata sungguh, tak boleh. Lepas tu apa hak kita nak hukumnya dengan sifat lemah ni? Tentu tidak. Tentu tidak bukan mustahil. Istihalah. Apa? Adamu qabulis subut. Tak terima sungguh. Artinya tidak. Tidak ia Allah lemah. Ini tu. Sungguh tidak. Boleh juga nak. Panas lalu nak tambah. Tentu tidak ia Allah tu lah lemah. Tentu tidak. Kita tolak sebelah lawan. Istihalah lah Allah Ta'ala tu lemah. Lemah tu mustahil. Jadi istihalatul mustahil. Macam kita dah buat contoh sama lah. Lam yalid wa lam yulad. Yulad yalid mustahil. Lam yalid wa lam yulad istihalatul mustahil. Lam istihalah. Yalid mustahil. Walam istihalah. Yulad mustahil. Istihalatul mustahil. Jadi
kita tak mengaji Allah diperanak, Allah beranak. Kita mengaji Allah tidak diperanak, tidak beranak. Sama. Kita tak mengaji Allah lemah. Kalau kita mengaji Allah tidak lemah. Tentu tidak. Ya Allah tu lah lemah. Itu. Hanya wajib bersifat dengan pekuasa selama-lamanya. Kena begitu. Hanya mesti sungguh Allah Ta'ala tu di zatnya ada sifat berkuasa. Bila? Selama-lama. Tak hilang sampai ke bila-bila. Bukan kata lah ni tak gerak lah Tuhan tu. Hei, dah. Kudrat Allah Ta'ala tu qadim, baqa, bakin. Tu tak berubah. Lam yataghayyar, tidak berubah. Tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. La bidayatalah wala nihayatalah. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Sifat perkuasa yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tanda, adapun bermula dalil yang menunjukkan mesti di zat Allah ada sifat perkuasa, dan tentu tidak Allah Ta'ala tu lemah. Satu dalil, dua madlu. Semua gitulah ke. Adapun bermula tanda, yakni dalil yang menunjukkan mesti Allah Ta'ala bersifat dengan perkuasa dan tentu tidak Allah Ta'ala tu lemah, ialah makhluk ini. Yang mudah makhluk ni lah. Lagu mana? Tengok. Kalau ni lagi mudah. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan perkuasa, tentu Allah Ta'ala bersifat dengan lemah. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kudrat, berarti Allah Ta'ala bersifat dengan ajzun, lemah. Kenapa begitu? Automatik tak begitu, kerana la wasitata bainahuma. Tidak ada hak sifat di tengah-tengah di antara kedua lah dia. Kalau tidak berkuasa pasti lemah. Boleh tak buat ni? Tak boleh. Pasti gitu lalu. Boleh. Takut tak boleh. Boleh. Mesti gitu. Kalau boleh, tentu tak boleh tu dah. Kalau tak boleh, tentu boleh tu dah. Lagu tu lalu. Kalau Allah tidak bersifat dengan perkuasa, pasti dia lemah. Kalau Allah Ta'ala tu lemah, bagaimana mungkin dia boleh buat sedikit pun daripada alam ni? Tentu satu zarah pun dia tak boleh buat alam ni. Maka satu zarah tidak ada alam ni, tu betul tak? Tak betul. Dusta. Mana tak ada satu zarah? Ni gapo dia ni? Wa fi anfusikum afala tubsiru. Kita sendiri besar gajah bukan besar zarah. Nanti ni perut saja bucik gapo dia ni. Kalau tak ada satu zarah, mustahil tu bohong palsu. Kenapa? Mata kepala kita musyahadah dengan mata kepala kita nampak bahawasanya alam ni ada, bukan tak ada dah. Berarti Allah Ta'ala tu mesti ada di zat dia sifat perkuasa, yang mana dengan bersepakai di zat dia sifat perkuasa, Allah zat yang maha amat berkuasa, mengada meniada, menjadi mencipta, menghancur, menghina, memulia, memberi, menegah, ikut apa saja. Nak ni. Sebab itulah dalilnya ialah makhluk ini. Habis itu, wallahu a'lam. Kita sambung semula pula. Dan iradatun, iradah pula. Wallahu a'lam. Ya. Munafik itu ikhfa'ul kufri fil jinani wa izharul islami fil lisani. Menzahirkan Islam pada lidah tapi menyembunyikan kekufuran pada batin hati. Artinya nifak tu ialah kafir. Hanya zahirnya Islam. Macam orang munafik zaman Nabi lah. Zaman Nabi tu kan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wa yashhadu innal munafiqina laka zibu. Datang orang munafik ke hadapan Nabi, kata kami menyaksi kamu Rasulullah. Allah Ta'ala kata ya, kami menyaksi engkau benar-benar utusan Allah, dan kami juga menyaksi bahawasanya orang munafik itu berbohong. Artinya orang munafik itu ialah kafir pada batin. Sebab tu tepatnya di bawah sekali daripada azab api neraka tu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ada pun orang fasik tu mukmin muslim tapi berbuat dosa. Itu. Orang tanya semaya ni wajib tak? Semaya 5 waktu. Hei, wajib. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat Quran tu hak keluar. Dia sekali habuk tak nak sembahyang. Itu dia panggil fasik. Mukmin, muslim tapi khuruju an taatillah, keluar tidak mentaati perintah Allah. Itu beza. Jadi fasik masih mukmin muslim tapi berdosa kena sebab melanggar perintah Allah,
Tapi tidak merubah hukum. Tidak, hukum tak ubah. Zina haram, wala taqrabuz zina, boleh syarah siap ayat Quran begitu begini. Mana zina? Aku tak kira aku dek. Aku jahat, je mengaku ya jahat. Jadi artinya dia tu fasik. Kalau zina lah HKP tu. Main itu mengubah hukum. Itu ni. Itu jadi fasik itu artinya masih muslim mukmin tapi berdosa. Munafik itu kafir pada batin tapi menzahirkan Islam pada lidah. Jadi hak ni sahabat pun tak tahu. Nabi hanya tahu kerana Allah yang bagi tahu. Itu pun Nabi tak bagi tahu kepada semua, rakyat kepada setengah-setengah sahabat saja. Antaranya Huzaifah ibnul Yaman. Jadi kita tu tak boleh tuduh orang munafik Lama ke tak tunai janji pula, ini kerajaan munafik ini tidak boleh itu. Ayatul munafik salasa, 3 tanda munafik tu 3 tu bukan kata tu orang munafik dah. Sifat tanda supaya kita tu menjauhi. Sifat ciri-ciri orang ada, ciri-ciri orang munafik tu 3. Jadi kita orang mukmin tu menjauhi. Kalau kita bersifat tu kita munafik tak? Tidak. Nak faham molek tidak? Kita hanya berdoa selama cakap bohong. Ustaz di mana ustaz? Dekat dah ni, dekat. Padahal nak ke spender rumah. Bahasa ustaz munafik ni. Duduk di bawah dengan aku bos kan. Dah. Ustaz tu bohong, ada sifat munafik. Dia munafik tak? Tidak, fasik saja. Fasik buat bohong tu. Nah, baru dah ke spender dia kata on the way. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma'alim nas'aluka min khairi masalaka abduka wa rasuluka. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifah wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wa ahlina al husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati min al fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, kami dah ada. Okey. Ai betul kai. Habis apa? Tak kalau ada bagi yang tak ada